Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita masuk subtopik yang baru. Masuk bab dita kawalan. Okay, dalam AK, kita ada 3 jenis lita kawalan yang akan keluar pada bahagian B. Yang pertama, lita kawalan hidraulik. Ni yang pertama, cikgu akan ajar. Yang kedua, adik-beradik dia lebih kurang sama je. Iaitu lita pneumatik. Okay. Yang ketiga adalah kawalan elektrik. Okey, topik ini juga kamu memerlukan cikgu untuk belajar. Bukan semua topik kamu perlukan cikgu macam topik ni kamu perlukan cikgu, macam topik pengiraan hari tu kamu perlukan cikgu. Yang macam topik 1, topik 2 tu kalau kamu rajin membaca dia tak ada masalah. Okey, kawalan hidraulik. Sebelum cikgu buka mukadimah tentang kawalan hidraulik, kamu dah belajar tentang pengiraan hidraulik. Betul? So, kamu dah tahu dah sikit-sikit tentang hidraulik. Yang pertama, apa bahan yang digunakan dalam hidraulik? Hidraulik. Kamu gunakan apa? Bahan dia. Sebagai penggerak dia. Hidraulik. Kamu boleh bercakap. Tak payah bisu pula. Cecair. Okay, bukan jangan sebut cecair. Kena sebut Baik. bendali. Okay, bendali. Okay, itu utama. Kita gunakan bendali. Bendali dia kita gunakan apa? Minyak. Okay. Kenapa minyak? Tak apalah cikgu cakap seorang. Kenapa minyak? Sebab minyak tak berkarat. Okay. Kenapa tak guna air? Air boleh karat ke? Satu, air boleh berkarat. Dan satu lagi, ketumpatan air dengan minyak. Yang mana lebih tumpat? Air atau minyak? Minyak. Minyak. Yang lebih tumpat adalah minyak. Okay. Sebab tu bila minyak bercampur dengan air, minyak akan berada di atas permukaan air. So, itu tentang sedikit sebanyak tentang hidraulik yang kita dah belajar sebelum ni. Kemudian hidraulik ni dia sesuai digunakan di mana? Dia mampu mengangkat beban-beban yang besar. Sebab tu sistem hidraulik biasanya digunakan dalam jentera-jentera besar. Okey. Pneumatik, kawan dia pula pneumatik benda-benda yang kecil. So pneumatik juga akan cerita kemudian. Tapi sekarang ni untuk hidraulik dengan pneumatik cikgu akan ajar sekali sebab bendanya hampir sama. Cuma ada sikit je perbezaan. Yang ketara pertama pneumatik gunakan gas, angin. Hidraulik gunakan bendali. Itu minyak. Kemudian hidraulik mampu mengangkat beban yang besar. Pneumatik tak. Hidraulik perlahan, pneumatik laju. Hidraulik ketepatan dia tinggi, pneumatik tak. Okey, itu perbezaan antara pneumatik dan hidraulik yang cikgu akan ajar serentak. Nanti cikgu akan beritahu apa perbezaan lagi dalam bentuk lita. Okey. So dalam hidraulik, 4 benda yang kamu kena tahu sistem hidraulik ni. Cuma nanti cikgu akan satu lita tu, cikgu akan buat demo lita. Cuma cikgu tak sempat nak set up lita tu. Nanti cikgu akan ajar malam Jumaat nanti Okey. Ada 4 bahagian. Okey, yang ini boleh keluar dalam dalam bahagian A. Okey, yang kedua juga boleh keluar pada bahagian B. Kadang-kadang atas soalan katakan soalan 1A dia bagi lita, dia suruh kamu jawab lita, maka dia 11 contoh. Kemudian 1B dia minta nyatakan 4 bahagian utama kendalian hidraulik. Ini pun boleh keluar bahagian B dan boleh keluar pada bahagian A. Okey. Lita hidraulik ni mudah, cuma kamu kena hafal dan kena faham. Okay, 4 bahagian hidraulik. Yang pertama, kita ada bahagian perkhidmatan pembekalan. Apa maksud pembekalan? Apa maksud bekal? Pembekalan. Menyimpan. Bukan menyimpan. Bekal. Mak bekalkan makanan untuk kamu. Dia supply, dia bagi. Okey? Bahagian pembekalan tu. Okey? Yang kedua, pengawalan bendali. Okay. Siapa nak kawal sistem tu? So dia yang kawal.
Kemudian siapa yang bergerak bila dikawal? Iaitu penggerak dan penukar. Dan akhir sekali lah, yang nak menggerakkan tu dia pakai apa? Pemindahan tenaga dan penghantaran tenaga. Okay, dalam sistem hidraulik, dia hantar pakai apa? Dia hantar tenaga dan hantar bendali pakai apa? Dia akan pakai apa ni? Pipe. Ataupun dipanggil hose. Sebab dia bendali. Nak hantar dia. Okay, boleh? So, hafal ada 4. Yang pertama, bahagian pembekalan. Yang kedua, pengawalan, bendali. Ketiga, penggerak dan penukar. Dan keempat, pemindahan tenaga dan penghantar tenaga. Ini gambar sistem hidraulik. Yang ini tak payahlah kamu hafal nak kena lukis. Tapi dia hanya menunjukkan 4 bahagian tersebut. Okay. Bahagian yang pertama dipanggil pembekalan. Ada tangki sebab nak simpan bendali. Ada motor. Ada pump. Kemudian yang ini dipanggil, kamu akan bagi simbol nanti lah, injap pelega tekanan. Okay, itu bahagian pembekalan. Dia tak banyak pun komponen ni sebenarnya. Okay. Yang kedua dia kata pengawalan bendali. Okay, benda yang menggerakkan ni, kontrol waf ni, dipanggil injap kawalan arah. Cikgu akan terangkan lepas ni. Kemudian benda ni yang akan menggerakkan silinder. Silinder kat bawah. Benda ni akan menggerakkan silinder. Okay. Kemudian yang keempat, pemindahan tenaga atau penghantaran yang dinamakan pipe ataupun hose. Ini blok sistem hidraulik. So far SPM tak pernah lagi lah keluar benda ni. Dia tak suruh kamu lukis. Paling kurang kamu tahu apa yang ada dalam bahagian-bahagian tersebut. Okay, kita pergi yang kedua. Baru kita pergi pada setiap bahagian. Okay, kalau tak faham, bagi tahu cikgu. Right? Okay, yang pertama yang cikgu sebut, perkhidmatan pembekalan. Yang nak membekalkan bendali ke dalam sistem. Ada banyak komponen dalam dia. Okay. Yang pertama, foto-foto ni kamu tak payahlah hafal pula. Tapi kadang-kadang boleh jadi keluar soalan juga. Dia bagi foto, dia minta simbol. Mungkin boleh keluar juga Okay. Komponen yang pertama, tangki. Sebab dia ada bendali. So mesti ada tempat menyimpan bendali tersebut sewaktu dia tidak digunakan ataupun untuk dia punya cycle. Okay. Apa fungsi dia? Fungsi tangki hidraulik adalah untuk menyimpan bendali hidraulik. Okay. Yang kamu kena ingat, yang pertama simbol ini. Nampak simbol ini, automatik kamu dah tahu ini adalah tangki. Ini kena hafal. Kali pertama mungkin kamu tak hafal, tapi lepas kamu buat banyak kali, insyaAllah kamu akan hafal. Okay. Yang kedua, ada motor elektrik. Sebab nak menyedut bendali, motor elektrik menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal supaya pam berkendali. Okay, sebab motor elektrik akan disambung kepada pam. Benda ni kawan sekali. Dia orang berkawan. Kalau motor je tak ada pam, tak boleh. Pam saja tak ada motor, tak boleh. So, dia orang datang sekali tapi dipecahkan. Ini simbol motor elektrik. Okay, ni simbol yang kedua. Yang ketiga, pam. Pam adalah untuk memindahkan cecair hidraulik dari tangki ke susunan lita hidraulik. Maksud dia kalau lihat gambar ni, okay, pam ni dia akan sedut bendali masuk. Pam ni. Macam mana dia boleh sedut? Sebabkan oleh motor elektrik ni yang menyebabkan pam menyedut bendali untuk masuk dalam sistem. Itu fungsi pam. Itu yang ketiga. Yang keempat, tolok tekanan. Tolok tekanan adalah untuk menunjukkan kadar tekanan dalam jenis ini sepasang selepas injap pelega tekanan. Okay, kita nak tengok dalam sistem berapa bacaan tekanan dia. Supaya sistem kita boleh set berapa kita nak. Okay, berapa banyak beban yang kita nak tolak. So, ini simbol untuk tolok tekanan. Dan dia kata biasa letak sebelum adalah untuk menunjukkan kadar ni selepas injap pelega tekanan. Okay, cikgu akan tunjukkan apa benda injap pelega tekanan teman ni. Okay. Kemudian yang kelima, ini simbol injap pelega tekanan. Ni kena hafal. Kamu kena hafal. Banyak kena hafal. Berfungsi untuk mengawal kadar tekanan aliran bendali dalam sistem dan melindungi sistem daripada rosak. Contohlah katakan
kamu tolak pokok terbesar, okey, dan tolak tu cuba tolak pokok tapi tak mampu, benda ni akan automatik untuk kembalikan bendali masuk dalam tangki. Kemudian juga akan cerita macam mana dia berfungsi. Okey, maksudnya benda ni akan berfungsi untuk mengelakkan sistem daripada rosak ataupun pipe pecah disebabkan tekanan yang terlalu tinggi. Dia akan berfungsi untuk balikkan balik bendali masuk dalam tangki. Itu tujuan dia, injap pelega tekanan untuk mengelakkan sistem daripada rosak apabila menerima tekanan yang besar. Okey, dan akhir sekali kita ada penapis. Macam motosikal kan, kita kan ada penapis. Tujuan dia untuk menyaring benda asing daripada masuk ke dalam sistem. Tujuan ni untuk elakkan sistem daripada rosak. Katakan kalau minyak tu kotor, penapis ni, penyaring ni akan menapis supaya bendali yang masuk dalam sistem betul-betul bersih. Okey, ada soalan. So, maksud dia, sekarang ni kita ada hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen sahaja. Okey, cikgu nak mudahkan sikit. Cikgu lukis untuk kamu. Macam mana nak lukis komponen tersebut. Okey, sebab cikgu nak ajar sikit-sikit. Okey, sini. Okey, tadi mula daripada tangki. Mula pada tangki, simbol dia tangki. Kita mula daripada bawah. Okey, tangki. Kemudian dia akan masuk kepada penapis. Kemudian dia akan pergi pada pump. Pump sambung pada motor. Kemudian yang ini adalah injap pelega tekanan. Ini kamu kena hafal. Okey, habis. Ini bahagian pembekalan. Ni je. Okey. Ini bahagian pembekalan. Okey, boleh faham sekat ni? Ini pembekalan. Boleh? Lepas ni kamu lukis, barulah kamu tahu kamu faham ke tak. Soalan. Cikgu, kenapa ada 2 tangki, cikgu? Betul? Nak tunggu kamu tanya pakai hidup. Betul tak? Cikgu, kenapa ada 2 tangki? Kenapa Kenapa ada 2 tangki? Ini simbol apa ni? Tangki. Tangki. Kenapa ada 2? Kenapa ada 2 tangki? Tangki sebenarnya ada berapa? 1. 1. Tapi kenapa dia lukis 2? Dia sekadar simbol. Itu je. Faham? Dia sepatutnya kalau lukis lita ni, patutnya benda ni masuk kat mana? Dia akan masuk dekat sini. Dia akan patah balik masuk tangki ni. Faham? Tapi disebabkan nak bagi lita itu nampak kemas, tak perlulah kita lukis saluran dia masuk balik tangki. Kita sekadar lukis gambar tangki, tapi automatik kita tahu bendali ni akan masuk ke dalam tangki. Tangki yang sama. Tangki ada 1 je. 1 tangki je. Bukan ada banyak tangki tau. Lepas ni kamu akan jumpa lagi 2-3 tangki. Tapi sebenarnya bendali terus masuk dalam tangki. Okey, boleh? Ada soalan? Itu bahagian pembekalan. Ya. Apa dia? Ada soalan tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada 2 pengawalan bendali. Okey, pengawalan bendali kita mulakan dengan injap kawalan aliran. Terbahagi kepada 3. 1 penghad tetap, 2 penghad boleh laras, 3 penyekat sehala. Okey, penghad tetap ni kalau dalam komponen elektronik dia sama dengan perintang tetap. Sama fungsi dia. Apa maksud perintang tetap? Apa fungsi perintang? Apa fungsi perintang? Cepatlah jawablah. Bekalkan arus elektrik. Apa dia? Membekalkan arus elektrik. Ya Allah, daripada sekolah rendah belajar tak pandai-pandai hari. Masa dah 1000 kali dia terang tentang perintang. Masa bila nak perintang membekalkan arus elektrik pula? Salah, bodam. Lain. Dia untuk hentikan, cikgu. Salah, dia nak henti tak boleh. Lain. Mana boleh menghentikan arus elektrik? Untuk menstabilkan, cikgu. Salah, menstabil perintah bukan menstabilkan. Lagi. Lama belajar form 3 je lah, form tak pernah belajar kan.
Form 2 belajar. Benda perintah biasa dengar dah. Lagi, cepat. Dia bukan membekalkan tenaga elektrik, dia bukan menstabilkan tenaga elektrik, dia bukan memberhentikan tenaga elektrik. Lagi. Lagi, sebut. Lagi, cepat. Oh, 3 orang. Kita ada 10 orang rasanya. Cepat lagi. Menukarkan arus, cikgu. Tak ada tukar. Salah. Cikgu, dia bagi arus tu tak lebih dan tak kurang. Tak lebih dan tak kurang. Ah. Boleh lah, tapi ayat dia pendek je. Perkataan dia pendek je. Satu perkataan je. Okay? Tolonglah jangan lupa. Okay? Jangan makan semut banyak sangat. Sebab tu kamu tak ingat. Okay? Iaitu perintah tetap ni. Ya. Menghadkan. Pandai. Baru aku nak sebut. Okay. Dia menghadkan. Menghadkan tu apa maksud dia? Limit. Limit lah. Maksud dia, katakan kalau dia katakan arus 10 ampere. Okay? Perintah ni, dia bagi lalu 5 ampere je. So yang lepas kat sini 5 ampere je lah. Walaupun masuk 10, keluarnya 5. Sebab dia limit, dia kata aku bagi 5 ampere je. Lebih tak boleh. So lantaklah kamu masuk 100 ke, masuk 200 ke. Tapi bila masuk perintah tetap, dia akan keluar tetap 5. Dia limitkan. Ataupun jangan buat limit Dalam exam kalau tanya, nyatakan fungsi perintah tetap, dia adalah menghadkan arus elektrik. Okay. Sama juga macam penghad tetap. Okay. Penghad tetap ni, dia menghadkan aliran air bendali. Okay. Katakan kalau katakan dia menghad, dia tak boleh gerak tau. Maksudnya kalau kamu pasang, katakanlah contohlah cikgu bagi, sebab arus elektrik senang lah. Tapi cikgu andaikan dia macam arus elektrik kan. Katakan kalau air yang mengalir, susah. Kalau air susah, katakan cikgu bagi elektrik 10 M. Contoh. Dia sama juga. Bila masuk perintah tetap, dia tak boleh dilaras. Kalau dia kata keluar 5 M lah juga. Sama juga macam perintah tetap. Kalau dia kata bendali keluar banyak tu dia keluar. Dia tak boleh dilaraskan. Itu namanya tetap. Penghad tetap. Okey. Sama seperti perintah tetap. Okey. Yang kedua. Dah ada dekat sini tadi kan. Kat sini dia nyata dah menghad jumlah aliran tu. Sama lah bendanya. Kan? Cuma penghad boleh laras. Beza dia, dia menghadkan jumlah aliran bendali mengalir dalam paip. Menghadkan dia di suatu tempat. Okey. Yang ni patutnya bukan menghad. Yang sesuai apa? Sebab dia boleh laras. Bahasa lain dia lebih sesuai. Nak membezakan dia penghad tetap dengan boleh laras. Iaitu Menentukan. bukan menentukan. Kita panggil mengawal. Dia mengawal. Ini contoh, kita boleh bagi contoh apa? Ini adalah kepala paip. Contoh penghad boleh laras adalah kepala paip. So, kalau kamu nak air yang banyak, kamu akan buka waf tu besar betul. So air akan keluar dengan banyak. Tapi kalau kamu nak air sedikit, kamu buka kecil. So air akan keluar sedikit. So ini penghad boleh laras. Kita boleh laras aliran bendali. Okey? Faham? Yang ini tak boleh. Kalau dia kata banyak tu je lah. Kamu tak boleh laras. Dan ini biasanya kita jarang pakai. Jarang guna. Yang biasa guna yang ini. Ini memang jarang sangat guna. Okay? Yang biasa kita guna penghad boleh laras sebab penghad tetap ni susah. Dia tak berfungsi. Bukan tak berfungsi. Sebab dia boleh satu setting je. Tapi penghad boleh laras kita boleh setting banyak. Okay? Jelas? Yang ketiga, injap penghad sehala. Injap penyekat sehala. Tapi kadang-kadang cikgu biasa sebut injap sehala. Injap sehala ni, kalau dalam air pun kita ada waf tau. Maksud dia, contohlah rumah kamu kan. Rumah kamu, biasa rumah kita, air ambil dekat mana? Kita ada dua sistem air. Kalau ingat, kamu akan belajar dalam bab tahun depan kamu akan belajar. Sistem, kita ada dalam bab air, dalam air kita ada dua sistem. Iaitu pertama sistem, dan bini tak belajar ke? Terus. Ingat tak? Dalam JKT pun kamu akan belajar. Tak terus. Okay. Sistem terus, kita ada tangki betul? Tangki,
Air daripada luar, satu masuk tangki betul? Ni air luar Satu lagi pergi pada sinki. Sebab tu kalau tengok, kalau air tak ada, dekat sinki ada air tak? Tak ada kan? Kalau rumah kamu tak ada air, kalau daripada luar tak ada air, sinki kamu tak ada air. Tapi bilik air ada air tak? Ada tak? Jawab lah. Ada. Orang cakap seorang-seorang, cakap dengan komputer seorang-seorang. Sinki, bila air dekat luar tak ada air. Tapi kalau bilik air ada, sebab apa? Sebab bilik air ambil daripada mana? Ambil daripada tangki. Okay, ini dinamakan sistem terus. Yang ini dipanggil sistem tak terus. Itu maksud dia. Okay, so kalau rumah kamu, biasanya bilik air kita, kalau kamu pakai water heater, tak ada pump, air dia keluar laju tak? Kamu nak pakai shower. Kamu nak pakai shower. Biasanya kalau pakai air tak laju. Kalau kamu pakai pump pun, melainkan kamu pakai pump besar tu, letak dekat atas tu, yang pump bukan dengan water heater tau. Itu mungkin pump tu kuat. Tapi kalau water heaternya pump, air dia pun tak kuat tau. So, banyak rumah, dia ambil terus daripada line direct. Terus masuk bilik air. Ini pun terus juga. Maksud dia, air tak masuk tangki. Dia tak pakai air tangki. Dia terus ambil daripada meter. Masuk bilik air. Apa masalah dia? Apa masalah dia? Harga mahal. Bukan. Apa masalah dia? Cepat fikir. Sekejap ego, apa dia? Penat aku bercakap. Sekali lagi. Okey. Aku dekat sekolah. Tak apa. Kamu dah sekolah dah. Bulan 11 kamu sekolah insyaAllah. Bulan 11 pula. Bukan tahun depan dah. Masa bulan 11. Lepas form 5 masuk, kamu akan masuk lah. Sekarang ni rumah kita, air bilik air daripada tangki. Tapi pressure tak kuat. So kamu nak bagi pressure kuat, satu cara adalah kamu ambil air direct daripada luar tu. Buat satu pipe bekas, masuk dalam bilik air. So jangan pakai air tangki. Masalah dia apa? Dia tanya masalah. Maksudnya kalau waktu air terputus tak ada air kat rumah sebab bilik tak ada. Bila masuk kalau air dekat luar tak ada, bilik air kamu tak ada, kamu tengah mandi, tengah sedap sabun, tiba-tiba air tak ada, jenuh lah kau, bersabun badan kau nak keluar. So untuk mengatasi masalah ini, dia buat dua saliran tau. Dua saliran bermaksud ada juga satu pipe pergi tangki. Maksud dia daripada tangki tu ada juga pergi ke bilik air. Tapi dia tak boleh buat dua saliran ni. Dia tak boleh buat sampai dua saliran. Macam mana kau nak buat dua shower air berbeza? Kamu mesti kena masukkan pipe ini ke dalam pipe ni juga kan. Contohnya kamu kena masuk sini. Ni. Kamu kena masuk ikut ni. Ni masuk kat pipe ni. Betul? Sambung kat sini. So barulah air ni akan pergi sana, betul? Betul tak? Betul. Apa masalah dia? Cikgu ni banyak senor tanya soalan. Nanti masalah dia air air tak pergilah dekat tangki sebab ada pipe yang sambung terus pergi ke pipe yang lain satu. Air tak masuk ke tangki. Apa pula kau pampu ni? Lain, salah. Salah. Cikgu lu elok lain. Yang lain kena respon lah. Kalau tidak nanti kamu bosan masuk kelas cikgu. Kalau kamu diam je, cikgu nak kamu berfikir. Ini pipe utama. Masuk dalam tangki. Ini pipe masuk dalam tangki. So ni keluar. Ni masuk. Ini keluar. Bila kita buat macam ni, apa masalah dia? Yang lain faham je terang ni? Faham ke? Lambat kot. Apa dia? Dia lambat cikgu untuk. Lambat. Kenapa lambat? Sebab air tu nak masuk tangki untuk penuhkan tangki dulu. Tak, dia ada dua saliran. Satu saliran pergi kat sini. Satu saliran masuk tangki. Satu saliran pergi tangki. Satu saliran dia pergi sini tapi dia sambung turun bilik air. Tapi dia bersambung pada air yang keluar dari tangki juga. Apa masalah? Untuk pakai mahal lah. Kena pakai. Tak ada, tak payah. Lain. Pipe pecah. Tak ada pecah. Sebab sekarang soalan banyak kebat Orang kena fikir.
Tengok siapa yang otak dia grade A sikit. Apa masalah kalau pipe direct daripada meter luar, dia disambung ke dalam pipe yang keluar daripada tangki dan masuk ke dalam bilik air. Ini dia punya penyambung. Ni sambung. Dia sambung kat sini, sambung. Okey, Okey. air dia bertembung. Apa dia? Air dia bertembung dari dua arah jadi lambat. Air bertembung dua arah je lambat. Tak ada sangkut paharutnya lambat. Tak ada, lain. Dia nak cari siapa ya. yang paling cerdik. Kamu kena fikir. Sebab tu kadang-kadang soalan kan. Soalan tak susah. Tapi kamu tak nampak. Okay, ni keluar. Tempat lain tak ada air, cikgu. Tempat lain tak ada air? Tak ada. Tak ada. Lain. Bau asid juga dengar. Joel. Yus. Sebab cikgu tak buka Google Meet. Cikgu tak nampak yang cakap. Siapa lagi? Okay, cepat. Lain. Nishan. Apa Nishan? Tengah fikir cikgu. Tengah fikir cikgu. Adi tak bunyi suara. Faris? Karunas? Apa masalah akan berlaku? Saya ada cakap tadi. Okey, apa dia? Yang tadi cakap air bertembung saya. Air bertembung salah. Bukan. Odam? Air kat tangki tu dia bertakung. Air apa? Air kat tangki tu dia bertakung. So, pipe kerak lah. Memanglah dalam tangki tu nak Ini bertakung. dalam berjangkau tempat simpan air. Dah. Dia memanglah tangki tempat bertakung. Apa? Aliran air tak sempurna cikgu. Udahlah tu. Merapu-rapu lah korang. Tak ada otak grade A kelas ni. Okey. Dia, siapa yang kawal air dalam tangki? Siapa kawan? Kalau kamu perasan dalam tangki, dia ada pelampung kat sini. Ada. Oh. So, bila paras air ni dah penuh, betul? Pelampung ni akan naik, dia akan tutup supaya air tak turun kan? Okay, bila kamu buat direct, air ini akan pecah dua tau. Sebab tekanan air di luar lebih kuat daripada tekanan dalam tangki. So, air itu satu set akan pergi bilik air, satu set lagi akan pergi tangki. So, apa jadi pada air dalam tangki? Melempar. Melempar. Sebab tak ada siapa kawal dia. Faham? So, injap penghad sehala digunakan untuk mengelakkan aliran air masuk dalam tangki. So, dia letaklah satu waf dekat sini. Dia panggil waf apa cikgu lupa lah. Dia letak waf tu dekat sini. Letak dekat sini. Contoh macam ni. So, air tak boleh nak pergi ke tangki. So, air kena pergi terus masuk bilik air. Oh, dia tak boleh pergi tangki tapi daripada tangki dia boleh pergi bilik air. Ya, satu lagi dekat sini letak So, bila air dekat luar tak ada, air daripada tangki dia boleh lalu tak? Waf ni. Sebab waf ni one way. Daripada belah sini tak boleh masuk. Belah sini boleh. So, air tangki akan keluar. Masuk ke sini. Ini pun tak boleh turun sebab dia blok kat sini. Itu namanya penghad boleh injap sehala yang cikgu nak kongsikan. Ini fungsi dia. Okey. Maksud dia, air daripada sini tak boleh masuk bendalih sebab dia dihalang. Ni bulat ni tak boleh masuk. Tak boleh. Yang ini boleh. Ni okey. Ni tak okey. Boleh faham? Ulang balik. Tahu kan faham semua pun. Faham. Iyalah. Lepas tu yang makan semut banyak. Kan ingat. Okay, maksud dia daripada sini tak boleh masuk. Tengok pada dia punya simbol. Okay. Yang boleh masuk daripada sini. Ini kalau Robin ni boleh masuk. Ni boleh masuk. Ini tak boleh. Dia halang. Okay. Boleh. Ada masa nanti juga akan cerita bila masa nak gunakan dia. Okay. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, injap kawalan arah. Okey, yang nak kawal silinder. Okey, benda ni yang nak kawal silinder sama ada nak gerak atas ke turun ke kiri ke kanan ke yang jentolak tu. Kan jentolak tu kamu nampak yang macam crane tu kan. Dia naik turun kan. Okey, siapa yang mengawal tangan tu, tangan apa jentolak tu, benda ni lah kawal. Injap kawalan arah ni. Ni yang kawal. Okey. Pertama juga nak kenalkan dulu. Okay, macam nak kenalkan. Nama dia sama. Semua sama. Injap kawalan arah. Cuma nak kenal apa maksud injap dua liang dua kedudukan. Dua liang maksudnya tengok pada satu kotak ni. Ada berapa masuk, ada berapa keluar. Ada satu masuk. Okey, satu masuk berapa keluar?
Tak ada keluar. Oi, yang tak ada yang masuk tak keluar satu tempat je tu tak? Tu apa dia? Yang masuk tak keluar satu tempat je. Tu apa dia? Kubur. Kubur je. Kamu dah masuk kubur tak ada keluar dah. Tapi yang lain semua masuk mesti keluar. Tak ada benda yang tak keluar. Kamu makan keluar tak? Keluar berak. Oh, satu Minum keluar masuk, tak? satu keluar. Maksud dia satu masuk, satu keluar. So, dia dipanggil dua liang. Ulang balik. Tahu. Tak nampak. Ada yang dengar. Tapi ramai yang tak dengar kan. Okey. Ulang balik. Yeah. Nak kenal dua liang. Maksud dia tengok pada satu kedudukan. Kotak ni. Okey. Padam pula. Kotak ni dipanggil kedudukan. Okey. Yang ini. Dua kotak. Satu kotak. Dua kotak. Sebab tu dia panggil dua kedudukan. Boleh faham? Ada dua kotak. Habis cikgu kalau ada tiga kotak. Contoh macam ni. Kalau tiga kotak, tiga kedudukan. Kalau empat cikgu, empat kedudukan. Lima kedudukan. Bergantung pada berapa banyak kotak, itu dipanggil kedudukan. Tapi kita belajar setakat tiga kedudukan sahaja. Minima dua, maksima tiga yang kita belajar. Itu maksud dia kedudukan. Boleh faham? Boleh. Okey. Yang liangnya, lubang masuk dengan lubang keluar. Yang ni satu lubang masuk, satu lubang keluar. So maksud dia, dia ada dua. Dinamakan dua liang. Ini namanya dua liang, dua kedudukan. Boleh faham? Boleh? Injap kawalan arah, dua liang, dua kedudukan. Faham? Boleh? Boleh. Okey, pergi pada jenis-jenis lain. Yang ini sama juga nama dia injap kawalan arah tapi jenis tiga liang dua kedudukan. Dua kedudukan masih tetap lagi ada dua kotak. Sebab tu dia panggil dua kedudukan. Okey? Liang kita ada satu liang kat sini, kita ada dua liang keluar ni, kita ada satu lagi tiga sini. Tu ada tiga liang. Ini jenis tiga liang dua kedudukan. Yang lazim tertutup, lazim terbuka ni kau abai je lah. Dia jarang keluar soalan. Okey, ni tiga liang. Boleh faham? Boleh faham? Yang tu tiga liang itu. Ya, tiga liang. Okey, boleh faham. Okey, yang ketiga. Empat liang. Ada berapa kotak? Satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Dipanggil tiga kedudukan. Okey? Ada berapa injap? Oh, so ada berapa liang? Ada empat sebab ni satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar pada satu kotak. Tengok satu kotak je. Jangan tengok kotak lain. Satu kotak tu ada berapa? Liang masuk dengan liang keluar. So dia satu kotak ada keluar empat. So namanya empat liang tiga kedudukan. Jangan kamu bantai. Banyak kotak pun. Dia tengok satu kotak je. Kotak tu ada empat liang. Yang kotak lain semua empat liang. Ya, dia tak ada satu kotak empat, satu kotak tiga, satu kotak lima. Tak ada. Memang tak ada ke? Ya, dia takkan ada kotak yang macam ni. Okey? Contoh kau jurukir kan. Katakan kalau ada tiga kedudukan. Dia takkan ada kotak macam ni. Satu, dua, tiba-tiba satu macam ni. Satu, dua, tiga, empat. Yang ini satu macam ni. Yang ini ada lima. Yang ada empat. Yang ada tiga. Tak ada. Tak ada. Satu kotak kalau empat. Semua mesti empat. Okey. 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 Itu namanya injap kawalan arah. Empat liang tiga kedudukan. Okey. Ini kita belajar komponen je kot. Rasa tak sempat kot habis. Okay. Oh, kedudukan tu kotak tu lagi. Ya, kedudukan tu kotak. Kalau ada dua kotak, dua kedudukan. Kalau tiga kotak, tiga kedudukan. Kan? Okay. Macam ni. Ini ada berapa kotak? Ada dua kotak. Sebab tu dipanggil dua kedudukan. Dua kotak. Okey. Ada berapa liang? Satu kotak ni ada empat liang. Okey. Satu liang sini, ni dua, ni tiga, ni empat. So ada empat. Sebab tu dipanggil empat liang dua kedudukan. Faham? Cikgu, kalau nak tengok dia punya liang dia, tengok dia punya tu je lah kot. Tengok dia kotak tepi je lah. Tak, dia tak kisah. Mana-mana semua sama kan. Ni pun ada empat juga nampak. Yang ni pun ada empat juga.
Ini pada 4 juga nampak. Dia setiap kotak tu liang dia sama. Cuma janganlah kau bantai pula yang ini. Kamu buat 8 liang 2 kedudukan. Kenapa 8 liang cikgu? Sebab ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. Dia tengok pada satu kotak aja. Jangan banyak-banyak kotak. Satu kotak je. Ambil satu je. Kalau ada 4, 4 lah dia. Kalau ada 3, 3 lah dia. Kalau ada 2, 2 lah dia. Jangan ambil semua kotak. Yang ni kau bantai 8 liang 2 kedudukan. Yang ni kau bantai apa? Kau bantai 12 liang 3 kedudukan. Yang ni kau bantai 6 liang. Salah. Jelas? Jelas. Jelas. Benda ni jelas. Tapi pelajar dia jawab juga. Itu yang cukup pening tu. Orang cakap tengok satu kotak. Dia bantai juga tengok semua kotak. Ni salah. Tengok video orang kata betul. Ni salah. Ini 4 liang 2 kedudukan. Ini 4 liang 3 kedudukan. Yang ni 3 liang 2 kedudukan. Bukan 6. Sebab dia tengok 2 kotak. Ini injap kawalan arah. Jenis-jenis dia. Yang mengawal pergerakan silinder. Pergi kepada yang ketiga. Penggerak atau penukar. Bila kita kawal benda ni nak mengawal siapa? Nak kawal benda ni, silinder. Kamu nak bagi silinder ni ke depan ke belakang, ke kanan ke kiri ke? Siapa yang kawal dia? Benda ni lah kawal dia nanti. Cuma benda tu cikgu akan terangkan malam Jumaat. Malam Jumaat ni. Malam Jumaat So, jenis-jenis penggerak atau penukar, nama lain dia kita panggil silinder. Kita gunakan silinder. Yang pertama, kita gunakan silinder tindakan tunggal. Tindakan tunggal maksud dia hanya ada satu masukan sahaja. Dia ada dua, satu tanpa pegas dengan pegas. Ni pegas ni, yang spring ni, ini pegas. Yang ni tak ada. Nak kenal di mana? Dia ada satu liang je kat sini. Ada satu. Nampak? Yang ada satu je. Yang ni pun sama nampak. Ada satu liang. Silinder tindakan tunggal tanpa pegas melalui satu rod, satu liang dan memerlukan daya luar untuk kembali. Yang jenis ini, kalaulah kamu nak gerakkan dia ke kanan. Contohlah nanti kan. Kamu nak gerakkan dia ke kanan. Kamu masukkan bendali. Kamu alihkan bendali masuk dekat sini. So, benda ni, omboh ni akan bergerak ke sini, betul? Betul tak? Betul tak? Kau fokus lah. Yang lain ni fokus ke pun? Aku tak tahu fokus tidak ni. Okay, go. Faham ke ni? Tak, dia fokus. Tapi kalau dia fikir benda lain kejap, terus hilang dia. Tak, maksud dia sekarang ni silinder ni, kamu nak silinder ni bergerak disebabkan oleh apa? Siapa gerakkan silinder ni? Kan silinder ni, silinder. Benda ni, macam mana ni panggil omboh, contoh ni omboh. Siapa yang menggerakkan omboh ni ke depan? Ke kanan? Siapa yang nolak dia? Siapa nolak dia? Bila kita masukkan bendali. Faham? Bila kamu isi air, kan dia tolak. Tak apa, tak faham tak apa. Nanti cikgu akan terang lagi. Bila kamu cerita, kamu faham. Dia tolak. So, dia akan bergerak ke kanan, betul? Betul. Siapa yang nak membalikkan dia balik ke kiri? Tak ada. Dia kata memerlukan daya. Mana ke dia? Dia memerlukan daya luar. Ni, daya luar. Maksud dia, kalau kamu nak gerakkan dia ke kiri ataupun nak tekan dia balik, kamu kena tekan dengan menggunakan daya luar. Itu maksud dia. Ini dia akan tunggal tanpa pegas. Dia pergi je. Boleh tolak je. Nak balik, orang lain kena bantu. Boleh faham? Tak faham tanya. Tak faham tanya. Boleh. Okey, yang kedua. Dengan pegas. Pegas dia beza dia. Yang nak tolak pegas silinder ni ke kanan, kita masukkan bendali. Nak balik? Siapa tolak dia? Tekanan luar. Kanan luar tu yang atas abang.
Janganlah kau bantai semua sama. Ni namanya Ni pegas. apa, satu liang dah pegas. Pegas ni, pegas. Pegas ni apa? Tak luar. Pegas ni apa? Pegas ni bahasa lainnya apa yang kamu faham? Allah, pegas pun macam tak pernah belajar sains. Spring. Pegas tu spring bang. Jangan dengar apa tu pegas. Takkan dalam sains tak belajar bang. Orang dalam sains orang tak sebut spring, orang sebut pegas. Okay, so yang ini jenis berpegas ni nak tolak ke kanan, dia menggunakan berdalih, tolak. So nak balik ke dudukan asal, pegas ni akan tolak dia. So dia kembali ke betul asal. Okey, tapi yang atas itu kamu kena gunakan daya 2. Tak apa, tak faham tak apa, kita terus lagi. Tak apa. Dia mula-mula memang mana ada orang belajar terus pandai. Lepas tu tak payahlah belajar je terus pandai. Okay, yang kedua, dwi tindakan ataupun 2 tindakan. Okey. Nampak dia ada berapa liang? Okey, satu bendalih masuk sini. Okey, dia penuh kat sini. Apa je pada ombah? Ombah akan bergerak ke kanan kan? Okey, dalam ini pun ada bendalih tau. Ni pada bendalih tau. So bila bendalih ni tolak, apa je daripada bendalih ni? Tolak juga. Habis siapa nak beralah? Dah dua-dua ni tolak. Dia keluar dari lagi satu liang. Lagi satu, dia akan keluar dekat sini. So yang ni tolak, dia akan keluar. So dia akan gerak ke kanan. Okay. So nanti bila kita tukar injak kolak arah, dia terbalik pula. Dia masuk pula terbalik. Dia masuk pula sini pula. Dia masuk di sini pula. Dia masuk sini. Okay. Dia tolak pula. Dia keluar mana? Dia keluar sini. So ini adalah dwi tindakan. Tak apa, tak faham tak apa. Nanti masa kita buat dita kamu akan faham. Okay. Yang ni boleh faham agak-agak sikit-sikit. Ini bendalih yang kawal ni. Injak kolak arah akan kawal. Kiri kanan injak kolak arah kawal. Yang ini kawal dia pegas. Yang ini orang luar kena tolak. Tapi biasanya kita pakai yang ini. Biasa pakai dengan yang ini. Yang ini. Yang ini pun jarang pakai. Okay. Yang ini pun jarang pakai. Tapi kena belajar jugalah. Okay. Yang ini beza dia apa dengan atas? Ni. Apa beza dengan atas? Yang ni. Apa beza silinder? Yang beza dia sebab dia punya bendalih dekat belah tengah. Kamu bila perhati. Tengok baca ayat dia. Apa beza antara ini dengan ini? Yang asyik belajar dengar suara kamu, suara John, itu je dengar. Yang Adi memang simpan suara. Si Hakim dia akan masuk, tu dia lepak, entah ke mana dia pergi, tengok tak tahu. Syed? Kan? Adi memang Tak ada error, Adi. Respon lah. Haikal dah memang tak nak cakap walaupun mic dah okey dah. Ya, apa beza dia? Sebab cikgu dengar suara orang sama je. Dia tolak dua-dua arah. Dia tolak dua-dua arah. Habis? Dua tolak. Kenapa? Macam mana kau nampak dia tolak dua-dua arah? Sebab Ada dua Sebab liang. dia di dia tolak gambar tu dua. Lepas tu ombor tu di tengah. Sebab dia ada dua rod. Ni satu je rod. Yang ni boleh tolak satu arah. Bukan satu arah, sebelah je. Tapi ni ada boleh tolak dua-dua tempat. Kalau sebelah ni tolak, sebelah ni akan tarik. Betul? Yang ni, kalau ni ke sana, yang ni akan ke sini. So dia ada dua rod untuk digerakkan. Dia ada dua fungsi lah maksud dia. Tapi ni satu je fungsi dia. Tapi dia punya kendalian sama. Okey. Okey. Yang ini, cushion. Okey, biasanya hidrolik. Dia tak ada terentak kuat sangat. Sebab apa? Hidrolik biasanya jarang kita pakai cushion. Kenapa? Cushion ni apa? sebab dia dah ada bendalih, so dia tak perlukan cushion ke apa-apa. Sebab dia mendalih. So, tak perlu cushion. Cushion ni apa? Cushion ni apa? Apa? Cushion ni ni apa? Cushion. Ni cushion ni apa? Benda lembut. Benda lembut. Kenapa perlu benda lembut? Supaya dia Tak. Supaya dia tak rosak, supaya dia tak damage ke defect ke. Bukan rosak. Dia taklah terentak. Faham? Kalau ada cushion, dia akan absorb. Maksudnya kalau dia berhenti tu, dia akan berhenti dengan perlahan. Contoh macam kamu lagu dinding dengan letak tilam.
Kalau tak ada tilam, kamu langgar dinding, kamu berhenti secara mengejut. So lama kelamaan akan impact tu ada akan menyebabkan cepat haus. Cuma cikgu cakap dalam hidrolik, kita jarang guna cushion sebab pergerakan dia perlahan. Hidrolik ni slow. Tapi ada silinder yang gunakan cushion. Tujuannya untuk menyerap hentakan apabila dia ke depan atau ke belakang. Ini simbol untuk cushion. Ini pun jarang keluar. Okey? Ni dia buat pakai apa Ego? Apa dia? Cushion ni dia letak apa? Dia macam getah lah. Getah. Absorb. Dia nak jangan bagi dia terentak. Jangan bagi terentak mengejut. Benda yang cushion ni benda yang lembut. Contohnya getah. Okey. Habis bab ni. Penggerak dan penukar. Okey. Kemudian last sekali. Ini adalah penyambung. Okey. Tenaga penghantar. Tenaga penghantar contohnya ni lah pump dia lah. Pump dengan tu. Kemudian pipe penyambung. Ni simbol buangan. Ini pun jarang kita pakai tau. Jarang. Biasa kita pakai pipe ni lah. Okay, bahagian D tak banyak benda. Right. Ini penggerak. Penggerak maksud dia kita ada dua jenis. Satu insani. Insani tu apa maksud dia? Insani. Pernah dengar tak insani? Insan. Tak pernah Ego. Tak pernah. Insan tu apa? Insan tu manusia Ego. Manusia. So manusia ni dia bertindak secara apa? Secara Manual. Insan ni manual. Kita kena bantu dia. Contohnya macam tombol. Tombol ni siapa nak gerakkan dia? Secara insani, manusia kena tolak dia. Nak tekan. Siapa nak tekan dia? Insani, manusia kena tekan dia. Pegas ni, pegas tolak maksud dia. Kalau gambar ni tadi. Okay. Contoh kan. Gambar ni. Injap kawalan arah. Sebelah ni pegas. Sebelah ni pegas. Ini insani. Maksud dia bila kita tolak. Nak ke sini balik. Tak payah kita tarik pula. Sebab pegas akan tolong tolak. Itu maksud dia pegas. Tapi insani juga. Okey. Kemudian pakai kaki. Ada jentolak yang pakai kaki. Ada pakai tangan. Okey. Tuil, tangan, tuil, kaki. Ya. Kereta punya pedal tu. Contoh macam pedal tu pakai kaki. Tuil contoh pakai tangan. Pun nak tekan ke tombol tu sebab pakai tangan. Okey. Yang ini secara automatik. Contohnya ini menggunakan hidraulik. Maksud dia injap kawalan arah dikawal oleh hidraulik. Ini elektrik solenoid dikawal oleh elektrik. Ini pneumatik dikawal oleh pneumatik. Ini sesondor ni pun sama. Yang maksud dia ini semua dikawal secara automatik. Yang ini secara insani. Sebab kadang-kadang soalan dia ada lukis, dia tulis injap kawalan arah digerakkan secara insani. Injap kawalan arah digerakkan secara automatik. So kamu kena ingat tahu ayat-ayat tu. Okey. Boleh? Okey, kalau boleh. Ni contoh benda sama je lah. Okey. Timbul penggerak. Okey, macam tadi lah. Fungsi penggerak ni. Ini tindakan tunggal berpegas. Ini tindakan dengan cushion. Okey. Ni tanpa pegas. Ini rod berkembar. Okey. Benda sama diulang balik tadi yang simbol silinder. Sebab ini adalah bahagian penggerak. Okey. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni langkah boleh. pertama. Okey, ni contoh kalau cikgu tunjuk gambar ni kamu pening, cikgu pergi pada litar paling simple. Okey. Yang macam cikgu sebut dalam AK kamu tak boleh dapat kosong. Okey, sebab kalaulah contoh dia bagi soalan litar dia, kamu tak tahu nak jawab, kamu hafal litar asas. Litar asas bagi hidraulik. Ni tadi cikgu lukis dah. Dan satu tangki. Yang ni apa? Apa dah cikgu? Ni apa? Entah cikgu ni tengok buku teks. Ni apa ni? Ni tangki. Ni apa? Entah cikgu, lupa dah. Apa? Penapis. Penapis. Yang ni apa?
Ni apa? Ni Motor. faham. Ni motor elektrik. Ni apa? Ini injap pelega tekanan. Okey, lepas ini dipanggil bahagian apa tadi? Ini dipanggil bahagian Perkhidmatan bekal. pembekalan lah, perkhidmatan pembekalan. Okey, lepas ini kita akan masuk kepada injap kawalan arah. Iaitu dipanggil apa? Jom lupa dah. Dipanggil injap kawalan arah tadi dipanggil pengawalan bendali. Okey, asas dalam titah hidraulik kita biasa gunakan kau jangan sebut cikgu panggil nama baru sebut. Adi. Tak nyaut Adi. Cikgu. Cikgu. Rehat. Injap kawalan arah jenis apa ni Adi? Jangan tengok buku teks. Tak tahu dia tak tahu. Tak tahu dia tak tahu. Okey, ini injap kawalan arah jenis apa? Jangan sebut, jangan tengok buku teks. Aku tahu kamu boleh tengok. Yang kotak dua kat atas tu, cikgu. Ya, ni. Apa dia? 4 lejang dua kotak. Tak ingat. Tak, itu je lah kau tahu. Haikal? Haikal? Ya. Ya, apa dia? Ha. Entah. Apa dia? Apa dia? Entah cikgu. Saya tak dengar sangat pun cikgu. Betul? Itulah, rugi dah kau masuk kelas tak belajar. Yus. Apa dia Yus? Injak 4 liang 2 kedudukan. 4 liang 2 kedudukan. Okey. So ni ada pegas. Ini pegas. Ni aku nak tekan. Okey, bendali akan masuk ke ni. Ini adalah pengawalan. Kemudian dia akan pergi kat mana? Dia akan pergi masuk ke dalam silinder. Contoh. So bendali masuk sini, yang ni keluar, dia akan masuk kat sini. Dia akan pergi balik tangki. Okey. Ni litar asas bagi hidraulik. Litar asas. Tengok sikit. Litar asas. Okey. Litar asas. Apa maksud litar asas? Litar asas maksud dia semua litar bermula daripada sini. Okey. Cuma kalau kamu tengok buku teks. Okey, buku teks. Okey, dia bagi litar. Bentuk dia macam ni. Okey. Litar dia bagi jenis apa ni? Ni. Bodam. Ni jenis apa bodam? Ya, cikgu. Ni jenis apa ni? Injak kawalan arah jenis apa? Tu 4 liang 3 kedudukan. 4 liang 3 kedudukan. Okey. Macam mana litar dia berkendali? Okey. Yang pertama kamu kena hafal Yang ni apa tadi? Ni apa? Sebut. Siapa tahu sebut je. Tangki. Yang ni apa? Penapis. Ini. Motor elektrik. Motor elektrik. Yang ni. Pam. Yang ni. Tangki. Injap pelega tekanan. Okey. Yang ni. Injak liang 3 Tak, dia kedudukan. kena sebut nama dulu. Kena sebut 4 nama injak dulu. 3 kedudukan. Bukan. Kena sebut nama dulu. Kena sebut nama dia dulu. Injap kawalan arah. Injap kawalan arah. Kena sebut dulu. Dia yang Injak utama. kawalan arah. 4 liang 3 kedudukan. 4 liang 3 Faham? kedudukan. Jangan sebut 4 liang 3 kedudukan lah exam. Jawapan dia salah. Sebab kamu kena sebut dulu injap kawalan arah 4 liang 3 kedudukan. Okey, yang ini apa? Benda apa tu? Penghat dia dua. Penghat berlaras. Penghat tetap dengan penghat berlaras. Ini penghat Penghat tetap, berlaras. berlaras. Yang ni adalah kat bawah kan ada. Ni. Kan ada. Kalau siapa tengok buku teks lah. Ini adalah injap penyekat sehala. Dan ini adalah silinder dua tindakan. Kena sebut bagi habis. Okey.
Okay, biasanya soalan SPM, inilah jawapan dia. Faham tak? Kamu kena tunggu apa? Kamu kena tunggu situasi. Ada situasi kamu kena letak 4-3, injak kawalan arah dia. Ada situasi kamu letak 4-2. Ada situasi 3-2. Ada situasi pakai benda ni, penghad boleh laras. Ada situasi pakai injap sahala. Ada situasi pakai silinder 2 tindakan. Ada situasi. Tengok keadaan. Tapi inilah jawapan. Yang basic, yang bawah ini tak pernah bertukar. Ini memang standard. Okey, sebab tu cikgu sebut, kalaulah keluar soalan, kamu tak faham, kamu lukis di tak asas tadi yang ini. Kalau markah dia 10, kamu boleh dapat paling kurang markah kamu 4. Sebab kamu betul yang bawah ni. Paruhnya kamu betul. Cuma atas tu, pakai ni betul. Betul, silinder betul. Kamu masih dapat markah. Sebab tu hafal di tak asas. Okey, faham tak cikgu? Cikgu, yang lita ni dia automatik ke apa cikgu? Cikgu akan terang kendalian. Maksud dia tentang kendalian ni. Cikgu akan ceritakan kendalian ni macam mana tau. Okay, sekarang ni cikgu cerita, you kena hafal lita asas. Sebab kebanyakan pelajar, bila keluar SPM, mereka tinggalkan terus soalan ini. Alasan dia cikgu saya tak tahu. So, memanglah kamu tak tahu. Tapi paling-paling kurang, untuk mengelakkan markah kosong, kamu lukis lita asas. Faham? Sama juga macam JKT kan. Kamu JKT sekarang topik apa? ISO. Sekarang apa? Topik apa? Oblik. Tak habis dah. Okay. Contohlah oblik kan. Kamu nak markah oblik soalan biasanya 15 kan? Rasanya 15 kot. 15. Kalau kamu tak buat, berapa markah kamu? Kosong. Kosong. Tapi kalau kamu buat tapak dia kan, oblik kan ada, kamu boleh buat, mungkin tak dapat habis 15. Kamu buat sikit, mungkin dapat 3, mungkin dapat 4. Bila kamu buat aja, sebab cikgu pun tahun lepas juga ajar apa, cikgu ajar JKT juga, belajar dengan cikgu Mala, belajar sambil mengajar. Sebab tu cikgu tak boleh mengajar JKT tau. Sebab tu kalau kamu tak boleh dapat A, kamu boleh dapat B tak? A kena betul semua contoh kan. Kamu kena dapat perfect 15. Kalau kamu rasa cikgu tak boleh cikgu, saya memang tak faham. Kalau cikgu kamu tanya cikgu pasal isometrik, cikgu rasa sampai sekarang cikgu takkan dapat buat isometrik. Cikgu tak dapat gambar kan tau. Digabungkan ortografik jadi isometrik kan. Ada kan? Dia bagi ortografik. Daripada ortografik tu kamu kena jadikan dia oblik, kena jadikan dia isometrik, betul? Belajar ke ni? Tak belajar lagi. Ya betul. So cikgu tak boleh. Imaginasi cikgu tak cukup kuat untuk tengok ortografik. Cikgu nampak gambar oblik macam mana, gambar ISO macam mana, cikgu tak nampak. Tapi walaupun cikgu tak nampak, kalau 15 markah, cikgu memang tak boleh dapat 15, tapi cikgu boleh dapat 10. Tak lengkap lah. Dapat markah tak? Dapat. Daripada cikgu tinggalkan, dapat apa? Tak kosong. Sebab tu JKT kamu tak boleh gagal. Gagalnya pelajar sebab dia tinggalkan kosong. Dia kata dia tak tahu. Kalau kamu tahu buat separuh, pelajar separuh dah lah. Lagi separuh tu lantak je lah, dapat 7. Tapi A itu tak dapat dah. Faham tak cikgu? Daripada kamu tinggalkan terus. Macam MX, kamu dah dapat A MX, confirm tak akan dapat. Tak payah cakap banyak lah. Tapi boleh dapat D tak? Boleh dapat E tak? Boleh. Ambil D udah lah. Okey dah tu. Daripada apa? Daripada F. Fail. Kalau kamu mampu setakat E, bagi kamu E, dah pandai, pandailah kamu E. Kamu jangan compare budak kelas sains yang dapat A sebab dia memang pandai. Tengok level kamu. Okey. Boleh tu maksud dia kalau cara cikgu lah. Sebab tu, tapi jangan ikut cara cikgu cikgu salah tau. Cikgu SPM tak ada A. Sebab belajar macam tu lah. Nak belajar semua tidak, belajarlah separuh-separuh. Tapi takkan dapat A. Kalau dapat A, kena belajar semua. Okey Boleh? Okey, cikgu terangkan macam mana dia berkendali. Okey? So, bila kamu onkan switch, sebab yang pakai elektrik mana? Ni. Motor ni. Ni pakai elektrik tau. So, bila motor ni dihidupkan, apa akan berlaku? Pump ni akan berkendali. Macam ni kan? Bila motor elektrik hidup, pump kendali. So, pump akan apa? Dia akan sedut. Betul? Kendali. Nampak kan? Semua sekarang ni cikgu nak tukar yang ini, saluran ni. Cikgu nak masuk ikut ni Cikgu tak nak masuk sebab ini
Yang ini dia tak bergerak. Dia jalan mati. Okey, kalau cikgu buat ni dulu mula. Okey, bila pam dihidupkan, bendali naik. Okey. Dia akan pergi sini kan? Betul? Ya. Betul? Okey. Lama kelamaan, sistem jadi apa? Sebab motor akan pam, jadi bukan tahu pun. Sedangkan dia tak boleh lalu. So bendali tu nak pergi mana? Overflow cikgu. Overflow ke mana? Pipe mana ada overflow? Oh, tak ada Ego. Kalau tak percaya, kamu nanti pipe air rumah kamu ni, kamu lepas habis kelas ni, kamu pergi pipe, kamu buka, kamu tutup lubang depan ujung pipe tu, kamu tutup, kamu buka pipe. Apa jadi? Dia air akan keluar juga cikgu. Tak, Dia sekarang ni kamu tutup jangan bagi keluar. Tak ada. Dia tak jadi apa-apa. Nanti Dia pipe stay pecah. Kalau tekanan air terlalu kuat, apa jadi pada pipe? pecah. Pecah. Betul. So, kalau sistem ni, so bendali tu nak lepaskan ke mana? Macam kamu tahan kencing. Betul? Kamu tahan kencing, sakit tau. Okay Ego. Kan? Tak ada nanti kamu kepit depan kamu tu, kepit yang bagi kencing. Sakit yang amat sakit. Sebab dia akan jadi, dia pressure tinggi kan? So, bila kamu dapat lepaskan dia, so mana benda yang akan lepaskan bendali tu kalau dia sangkut? Yang mana? Dia pergi ke tangki bawah tu cikgu. Mana ada laluan? Dia putus. Oh. So, cycle balik. nak cycle ke mana? Itu fungsinya yang ini. Injak pelega tekanan. Okey. Okey, itu fungsi dia. Maksud dia, bila pam dihidupkan, bendali masuk, kalau dah sampai satu nilai yang maksimal, kita dah set dia, kalau bendali tak boleh pergi lagi, automatik yang ni akan berkendali. Dia akan bertindak secara automatik. Bendali tadi sini, dia akan masuk balik ke dalam tangki. Itu tak ada masalah lah. Bendali pam, motor pam, tapi bendali tak pergi atas dah. Dia pergi, tapi banyak dia akan keluar balik masuk tangki. Itu fungsi injak pelega tekanan. Faham? Kali pertama mungkin susah sikit lah. Tapi itulah fungsi injak pelega tekanan. Untuk melepaskan tekanan. Sebab tu kalau orang kena stroke, okay, kalau apa kan dia suka buat apa? Acupuncture. Kalau kamu tengok kat medical ni kan, dia suruh cucuk dekat jari kan. Sebab apa? Kenapa dia cucuk kat jari? Sebab tekanan darah tinggi, tekanan darah terlalu tinggi tau. Jantung pam darah. Tapi dia sangkut. Sebab ada saluran yang tersumbat. Dia sangkut. So nak lepaskan tekanan tu, dia kena buat lubang darah untuk keluar. Kalau tidak, darah naik ke otak, saluran darah otak kecil. Dan kalau dia pecah, dia memang amat berbahaya. Sebab tu, injak pelega tekanan ni, bila berlakunya beban yang berlebihan, dia akan bertindak seperti untuk mengalirkan balik bendali itu masuk ke dalam tangki. Faham? Sikit lagi je. Dia faham? Cikgu ambil ni je. Boleh cikgu. Okey. Okey, cikgu padam balik. Tak apa, kali pertama cikgu tahu memang dia susah nak faham. Okey? Sebab form 5 tu cikgu ajar bukan sekali, 100 kali pun tak faham juga. Okey? Sekarang ni cikgu tukar cikgu tukar lita. Cikgu nak masukkan dia kat sini Cikgu masuk sini. Okey. Jangan masuk lubang ini. Tapi form 5 dia tetap juga buat. Itu lubang apa tu? Itu lubang keluar tau. Dia pergi masuk, dia letak saluran masuk dekat situ. Sedangkan cikgu dah pesan banyak kali, jangan salah masuk. Okey? Tapi pelajar tetap juga dia buat saluran ni masuk ikut ni. Dan bendali keluar daripada sini. Dia tak boleh masuk sebab ini simbol untuk keluar. Faham? Tapi pelajar buat juga. Kalau tak macam tu, tengok dia. Bila kamu lukis lita kan, macam-macam lita ada dia lukis. Okay, dia kena masuk dekat mana? Dia kena masuk ke lubang ni. Okay. So bendali masuk. Dia akan keluar masuk sini. Ni tak ada kan? Ni abaikan lah. Ni abaikan. Ni abaikan. Okay. Bila dia masuk ke sini, dia akan pergi naik atas betul? Jumpa simpang.
Jumpa simpang, dia nak ke kiri ke atas? Bendali. Dia nak ke kanan. Ke kanan ke atas? Ke Yus kanan. kata ke kanan. Yang lain? Yus kata ke kanan. Ke kanan kau? Ke kanan. Lagi. Kenapa tak naik atas? Sebab kalau naik atas dia keluar lah. Sebab itu untuk tempat keluar. Kanan. Memang dia nak keluar bang. Kamu sekarang ni bendali, dia akan cari jalan keluar. Oh. Dia akan lalu. Dia akan pergi dua-dua tempat. Kalau jalan raya pun, kalau ada simpang, kan simpang, kamu daripada sini sampai sini, ada kereta ke kanan, ada kereta ke kiri. Betul? Betul tak ni? Betul. Sama juga macam ni. Sampai simpang ni, ada bendali ke kanan, ada bendali ke kiri. Sekejap silap Ego. Saya rasa ke atas. Sebab kalau ke kanan dia tak boleh nak masuk. Pandai. Bendali pergi juga tapi tak boleh lalu sebab simbol penghad boleh laras, yang bahagian ini tak boleh lalu. So suka tak suka bendali kena tempuh ke atas. Bila tempuh ke atas, benda ni kan kita boleh kawal. So kita boleh kawal bendali tu nak banyak ke sikit yang lepas. Okey. Faham? Kemudian bendali akan masuk ke ni. Bendali akan penuh kawasan ni. Dia akan penuh kan. Bendali tetap, dia akan tolak masuk. So bila penuh, dia akan tolak orang buah ni. Dia akan tolak. Sebab benda ni pressure, tolak. So dalam ini tak ada pressure. So dalam ni kena beralah. Dia beralah ke mana? Dia akan keluar ikut ini. Okay, dia keluar ikut mana? Dan dia kena masuk rumah dia balik ni. Ni keluar. Masuk tangki balik. Faham? Dia keluar. Dia kena keluar kotak yang sama. Tapi ada juga pelajar. Okay. Dia lukis macam mana tau? Dah sebut banyak kali dah. Tapi dia tetap juga buat benda yang sama. Okay, contoh kan cikgu lukis gambar asas ni. Patutnya bila dia masuk, dia keluar daripada kotak ni. Kan? Dan dia balik, sepatutnya kena balik ke ni. Tapi ramai pelajar dia buat apa ni? Dia keluar kat ni. Ini salah. Sebab dia keluar rumah dia pergi masuk rumah orang lain. Mana maunya? Dia kena balik rumah dia sendiri. So dia kena balik ke sini. So pada masa ni, silinder ni ke mana? Ke sini, ke kanan, ke kiri. Silinder gerak ke mana? Kanan ke kiri? Tak jawab juga. Kali kedua, kali ketiga. Ke kanan ke kiri? Kanan Ego. Ke kanan. Sebab bendali tekanan di sini. Dia tolak ke kanan. Faham? Nampak ke ni? Nampak ke? Tak apa, nanti kamu tengok video juga balik ya. Okay, juga padam. Itu pada kedudukannya ini. Okay. Yang panggil kedudukan 1. Okay, boleh. Yang kedua, kalaulah dah bertukar tempat. Maksud dia bila cara insani tadi ya. Cikgu ada rekod ke cikgu? Cikgu record. Okay. Tadi kita pakai kotak ni kan? Okay. Sekarang ni kita tarik. Kita pakai kotak ni pula. Kita pakai kotak ni. Kita pakai kotak ni. So saluran dia cikgu tukar. Maksud dia yang ini tadi, yang keluar daripada motor ni tadi, dia masuk sini. Okay. Ya. Kemudian dia keluar sini. Dia akan pergi mana? Dia akan masuk sini. Okay. Dan ini dia pergi mana? Pergi sini. So dia akan penuh tak sini? Penuh. Okay, tekanan. Penuh. So dia akan tolak kan? So benda ni keluar ke mana? Keluar ke tempat tempat yang tu lah. Sini. Simpang. Dia nak pergi mana? Kiri kanan? Dia pergi kanan. Kanan. Sebab apa tak pergi? Dia kenapa tak pergi ke bawah? Sebab Boleh tak? Itu yang lonjap cikgu. Sebab di bawah laluan sempit. So kita manusia, kita akan cari yang senang. So bendali, ada tak bendali yang ke bawah? Ada, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Masih ada lagi, bukan tak ada tau. Bendali kalau ada lubang, kita akan lalu. Contoh macam jalan highway, jalan jam, pekan. Dah tahu depan tu jam, tapi ada orang juga nak tempuh sebab dia tak ada pilihan, dia kena tempuh juga. Tapi kebanyakan bendali akan masuk ikut sini. So dia akan patah
Dia akan keluar ke sini. Balik dalam tangki. Okey, pada masa ni silinder bergerak ke mana? Bergerak ke Kanan. kiri. Kanan kenapa pula? Dia penuh dekat sini, dia penuh kat sini. Dia tolak ke kiri. Tadi dia penuh sebelah kiri, dia ke kanan. Okey. Faham? Faham. Okey. Faham So, cikgu. ni litar asas dia. Okey, cikgu akan ulang lagi, jangan takut. Cikgu akan ulang. Ulang sampailah SPM tahun 2023. Dia tetap akan diulang sebab kamu tetap juga takkan ingat, takkan faham. Walaupun dah terang banyak kali. Okey. So, kalau kamu nak lebih mudah faham, suka tak suka kamu tengok balik, go through balik, baca balik. Sebab ini yang cikgu terang, cikgu ringkaskan. So, kalau kamu nak lebih faham, kamu kena baca sampai setakat kendalian dia. Ada kendalian tak? Ni. Dia tak sampai ni. Cikgu tadi cikgu terus ajar. Okey, yang ini ada kendalian. Ni ada kendalian So, kamu baca yang ini, dia akan cerita sikit lagi Lepas ni cikgu apa? Okey, ni Ni 3, 4, 3. 4 liang 3 kedudukan neutral tengah-tengah ni. Pak. Ini jenis tertutup. Kamu bacalah. Sebab pada masa ni silinder tak bergerak. Sebab apa? Pendalih dia patah balik tangki. So ni kalau sistem ni dia patah balik tangki. Yang ni yang cikgu sebut tadi injap bergetar kanan kan. Ni neutral. Kamu baca apa? Kedudukan 1. Okey, kedudukan 1 kamu tengok laluan dia. Kamu ikut laluan dia baca. Ini silinder akan bergerak ke sana. Kamu baca kedudukan dia. Ni namanya kedudukan 1. Ni kedudukan 3. Dia panggil kedudukan 2. Okey, ini bergerak ke sana. So kamu baca yang ni, kamu akan lebih faham. Okey. Baca ni, baca. Malam Jumaat, cikgu akan terus bagi soalan. Sebab bila kita dapat soalan, baru kamu akan faham. Dia nak buat macam mana ni. Juga akan tekan ni dulu lah Ni sistem ni. Litar macam dia sebut dalam hidrolik, litar ini je lah yang keluar. Tak ada lain. Okey, cuma dia bezanya pada operasi litar ni. Yang banyak beza, ini nak pakai jenis apa, ini nak pakai tidak, ini pakai jenis apa. Itu je. Pusing dekat situ lah jawapan dia. Okey, so kita akan jumpa hari Jumaat malam, Syed. Okey, Syed. Jumaat malam. Boleh. Cikgu tak buat pagi dah. Khamis malam. Sebab malam Jumaat di Karunia Tuition. Boleh So kalau nak lebih faham, masuk topik hidrolik habis dah. Cikgu kita akan buat latihan. Kalau kamu nak tengok soalan latihan dalam kelas KIK tingkatan 5. Dekat kamu ni kelas KIK ada kan you rasa? Ni latihan ni PST ni. Okey, cikgu dah letak dah sikit dah soalan mana ini contoh. Ini soalan litar hidrolik ni. Cuma cikgu akan bincang benda ni hari Khamis malam Jumaat. Boleh? Okey? Kelas KIK ada ke? Ya. Ini kelas KIK yang kamu buat latihan, yang kamu buat apa pengiraan hidrolik semua tu. Cikgu memang letak tempat yang sama. Cuma tu dah, kalau rasa kamu nak buat yang pengiraan ni, lepas cikgu bagi video, kamu nak buat lah. Tak nak buat, kita tunggu tahun depan kita buat. Tunggu tahun 2023. Okay So tak ada, you stop recording dulu.